Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir dan hari ini saya akan menemani anda yang berada di rumah selama 1 jam dalam subjek ini, di mana hari ini kita akan belajar subjek gerontologi asas dan geriatrik dan topiknya ialah mengukur perimeter kesihatan badan. Menarik itu. Kenapa kita nak ukur perimeter kesihatan badan ni, macam mana ni? Nanti kita akan belajar dengan cikgu kita. Tapi sedikit pesanan mesra Mira ingin ucapkan kepada anda, ingin pesan kepada anda, memandangkan kita sekarang dah sambut bulan puasa untuk hari yang ke-14. Ada yang ke bazar Ramadan dan sebagainya, mungkin ada yang sedang mencari persiapan untuk hari raya. Walau apa sekalipun yang anda lakukan, ingat untuk sentiasa patuh kepada SOP. Kita masih belum menang dan kepada anda yang patuh itu, syabas dan terima kasih diucapkan. Dan juga di sini Mira ingin mewakili kru produksi, ingin merakamkan sedikit salam takziah dan juga duka cita atas kehilangan ataupun atas tragedi Kri Nanggala 402 di Indonesia. Semoga keluarga mereka diberikan kesabaran dan juga ketabahan menghadapi musibah ini. Baik, bercakap tentang gerontologi asas dan geriatrik. Apa itu sebenarnya subjek ni kan? Jadi kalau kita nak tahu, apa kata kalau kita kenal dulu cikgu kita. Jadi ayo kita saksikan terlebih dahulu Profil Guru. Cikgu kita, Cikgu Abdullah Yasir. Assalamualaikum cikgu, apa khabar cikgu? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat cikgu? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu sudi datang ke kelas Mahir pada petang ini cikgu. Ya. Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita ni kan, mungkin cikgu boleh perkenalkan sedikit tentang latar belakang cikgu. Cikgu dari sekolah mana dan subjek ni pasal apa sebenarnya cikgu? Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Silakan. Nama saya Cikgu Abdullah Yasir bin Muhammad Zain. Saya berasal daripada Kampung Bukit, Kedah. Dan saya pernah mengajar di SMK Agama Sibu. Selepas tu pernah mengajar juga di Sam Tanjung Karang. Dan kini saya bertugas di SMK Kepong Baru. Wow, itu dia. Dan pengalaman saya dalam subjek sains ni adalah 13 tahun lah. 13 tahun. Wah, itu cikgu kata kan. Cikgu dah mengajar di beberapa buah sekolah. Ada jumpa macam-macam ragam anak-anak murid kan cikgu? Dan pengalaman mengajar juga 13 tahun lama tu. Jadi pengalaman 13 tahun tu yang cikgu nak kongsikan dalam kelas Mahir kita pada petang ini dalam masa 1 jam. Betul cikgu? Ya, saya cubalah. InsyaAllah boleh. Okey cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, kita kena tanggap dulu pelitup muka kan. Jadi betul, saya minta cikgu untuk dipersilakan sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Baik. Kemudian diikuti dengan saya. Bila kita sudah sanitasi tangan, kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Okey. Cikgu. Ini saya punya. Itu cikgu punya. Cikgu, bercerita tentang subjek kita hari ini, iaitu gerontologi asas dan geriatrik ni, ataupun dalam bahasa mudahnya sains lah kan subjek ni cikgu? Sebenarnya kita ada 2 subjek lah sebenarnya. So untuk subjek yang pertama sebenarnya adalah berkaitan tentang sains untuk menengah atas. Dan untuk subjek yang kedua adalah gerontologi itu adalah berkaitan tentang penjagaan warga emas. Penjagaan warga emas. Itu rupanya subjek ni berkisarkan. Dan juga sains dan juga tentang penjagaan warga emas. Dan apabila kita dah gabungkan dua tu, so kita sebenarnya kita nak semak semua parameter kesihatan badan. Parameter kesihatan badan ni adalah melibatkan suhu badan, tekanan darah, denyutan nadi dan juga BMI. Wow, BMI. Okey, saya suka part BMI tu. Nak tengok saya normal ke tak normal. Okey cikgu, bila cikgu sebut tentang nak uji
suhu dahulu kan cikgu? Ya, betul. Saya nampak dekat atas meja ni ada pelbagai jenis peralatan-peralatan yang cikgu bawakan dan di situ ada banyak jenis suhu-suhunya cikgu untuk kita sukat suhu. Mungkin cikgu boleh perkenalkan dulu. Ya, baik. Silakan. Seperti yang ada di atas meja ni, sebenarnya saya nak tanya kepada Mira dululah. Okey. Apa yang biasa Mira tengok? Termometer mana yang biasa pernah tengok? Yang biasa yang sekarang dalam norma baharu ni yang tembak-tembak kat dahi itulah. Tembak-tembak kat dahi, yang itu. Okey, yang ni lah. Ya. Betul lah. Betul. So ini adalah biasanya kita panggil apa ni? Kita panggil termometer digital. Betul. Okey. Tapi ada tambahan sedikit lagi. So ini adalah termometer inframerah. Inframerah ni dia kita boleh uji suhu dengan kadar yang sangat cepat. Baik, mungkin cikgu boleh tunjuk sikit kat kamera macam mana. Okey, so yang ni dia tak perlu sentuhan berbanding dengan termometer yang lain. So dia perlu kita letak dan kita perlu sentuh lah. So sebagai contoh, ini adalah yang digital, memang dah biasa kita gunakan. So kita hanya letakkan di dahi. Okey, boleh saya cek suhu? Boleh. Okey. Saya bukan sikit Berapa tu? Okey. 36.4. Normal kan cikgu? Normal. 36.4. Cikgu, kalau demam tu berapa suhunya cikgu? Kalau demam tu 37.5 darjah Celsius. Tapi sebelum tu saya terlupa untuk nak berikan. Ini adalah untuk aktiviti kita hari ini. Baik. Iaitu saya akan berikan kepada Mira satu data borang rekod maklumat kesihatan yang mana kita akan isi sama-sama nanti. Boleh cikgu. Okey, ini untuk saya ya. Ya. Dan saya akan ini pen untuk Mira lah. Okey, kat sini ada suhu badan, denyutan nadi, tekanan darah, jisim badan, ketinggian dan BMI. Jadi semua aktiviti ni kita akan lakukan pada petang ni cikgu? Ya, kita akan lakukan pada petang ni. Okey, baik. Ini tentang borang untuk kita rekod sebentar nanti. Tentang suhu tadi cikgu? Suhu tadi. Kita berbalik kepada termometer tadi. Baik. So termometer ini satu untuk okey. So termometer yang pertama adalah termometer klinikal. So termometer klinikal ni adalah termometer yang digunakan untuk menyukat suhu badan. Julat suhunya ialah di antara 35 sehingga 42 darjah Celsius. So yang ini kenapa dia pendek? Kerana suhu kita di antara julat 35 sehingga 42 saja, Mira. Dan tempatnya biasanya kita letak di mana? Ni saya tahu. Ni mesti betul jawapan saya. Saya cuba dekat bawah lidah. Bawah lidah, betul. Betul lah. Betul ke cikgu? Soalan yang seterusnya. Selain daripada bawah lidah, tempat mana lagi yang kita boleh letak? Alamak. Dekat, nak kata dekat ketiak macam tak kena kan cikgu? Kat mana cikgu? Tak, jawapan tu memang betul. Betul cikgu? Dekat ketiak. So itulah tempat dia. Kita letakkan di ketiak dan juga di bawah lidah. Kenapa cikgu? Kenapa di bawah lidah dan juga di ketiak? Okey, so untuk termometer klinikal, tempat-tempat ini dia menghasilkan suhu, so kita dapatkan bacaan yang lebih tepat berbanding tempat-tempat lain lah. Baik. Okey, so di sini juga saya sediakan juga termometer digital. Sama juga macam klinikal tadi, cuma dia berbentuk digital. Digital ni dia lebih mudah untuk dibaca lah. Sebab yang ini dia ada nombor. Kalau yang termometer klinikal ni dia ada merkuri ataupun raksa di dalam dia. Kalau yang ini macam mana dia berfungsi cikgu? Jadi dia akan jadi warna merah ke macam mana? So yang ni dia warna raksa ni adalah warna yang metalik macam ni lah. Warna metalik ni. So dia akan naik ke atas. So kita akan tengok di mana dia punya bacaan dia. Yang berkilat tu lah. Macam tu cara baca dia. Okey, baik. Okey. Seterusnya kita ada termometer yang panjang ni, termometer yang biasa waktu sekolah dulu biasa pernah tengok kan? Termometer apa? Termometer apa? Termometer apa tu cikgu? Okey, termometer ini dipanggil termometer makmal. Okey. Dan dia punya julat suhu dia daripada negatif 20 sehinggalah 110. Baik. Yang ini adalah termometer makmal. Bezanya termometer makmal ni kita tak gunakan untuk menyukat suhu badan. Biasanya kita akan sukat cecair yang ada di dalam makmal. Itu yang kita akan gunakanlah. Okey. So yang guna untuk badan termometer inframerah, termometer klinikal dan digital lah. Baik. Yang saya percaya termometer digital ni pasti ramai yang ada dekat rumah kan cikgu, ada simpan dekat rumah. Okey, ini antara yang digunakan untuk sukat suhu. Yang makmal untuk suhu cecair. Okey, baik. Ada satu lagi termometer yang saya tak bawa, tapi biasanya yang ini digunakan untuk bayi yang berumur 3 bulan.
3 bulan ke bawah, biasanya kita gunakan termometer ini. Dan termometer ini dipanggil termometer rektal. Bentuknya lebih kurang macam ni juga. Tapi dia dimasukkan ke dubur bayi. Dan ditinggalkan sehingga dia bunyi bip lah. Yang tadi ni. Okey, cikgu, mungkin cikgu boleh bagi kepada saya nak cuba nanti. Okey, saya nak cuba. Okey, boleh. Saya nak cuba nak tengok macam mana. Tadi cikgu dah ambil suhu saya nak ambil lagi sekali. Tiba-tiba kok dah panas kan. Bahang pula kan. Okey, kalau macam tu kita berhenti berehat seketika cikgu. Okey, kita kembali selepas ini. Anda ada di rumah, jangan ke mana-mana, hanya di Mahir. Ting. Saya Muhammad Atiradi bin Nuzari ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di seluruh Malaysia. Semoga jasa guru mengajar kami dibalas dengan nikmat syurga. Saya sayang cikgu. #terima kasih cikgu. Baik, kembali kita di Mahir, di Didik TV KPM. Sebelum kita berhenti berehat tadi, cikgu dah terangkan bagaimana cara untuk menyukat suhu dan juga peralatan yang digunakan. Cikgu, sebelum kita masuk ke segmen seterusnya yang pasal denyutan nadi ni, saya tanya cikgu sebab ada beberapa alat yang digunakan untuk sukat suhu ni kan cikgu. Betul. Jadi peralatan mana yang paling bacaan yang paling tepat? Sebab kita ada digital, kita ada mercury punya kan. Jadi yang mana paling tepat cikgu, yang paling terbaik sebenarnya? Okey, so untuk bacaan termometer ni sebenarnya yang paling tepat sekali ialah termometer rektal yang dimasukkan ke dalam dubur tu, itu yang paling tepat sekali. Diikuti dengan termometer klinikal. Selepas tu barulah termometer inframerah. Itu yang sebenarnya. Tapi disebabkan oleh faktor kita nak elakkan daripada sentuhan, so pilihan yang terbaik yang kita ada ialah termometer inframerah. Itu sebabnya. Betul tu kan. Susah payah juga cikgu nak masuk setiap premis kan, nak guna. Cuba bayangkan kalau nak masuk mall kan. Betul. Dan proses dia sebenarnya 2-3 minit. Untuk termometer tu kita dapat bacaan yang betul. Cuba bayangkan nak masuk tu seorang 2-3 minit. Betul. Payahlah kan. Agak mengambil sedikit masa lah kan cikgu. Betul. Okey, itu dah tentang termometer. Dah tahu dah yang paling terbaik sekali, yang paling tepat sekali ialah termometer rektal. Okey cikgu, sekarang ni kita nak belajar pula tentang denyutan nadi ni cikgu. Kenapa dengan denyutan nadi ni? Yang saya tahu nadi ada dekat sini. Okey, bagus. Nak kira pegang je tapi tak tahu macam mana cara nak kira. Macam mana cikgu? So hari ini kita akan belajar bagaimana kita nak tentukan bacaan nadi. Tapi sebelum tu kita tentukan dulu selain daripada tangan, kita ada tempat lain lagi. Selain daripada tangan. Tempat lain lagi? Ya. Cuba Mira bagi tahu tempat-tempat yang kita boleh kira nadi. Tempat yang boleh kira nadi. Selain daripada di sini, saya kira berada di sini cikgu. Di leher, bagus. Di leher. Okey, lagi? Ada lagi cikgu? Ada lagi. Ada lagi. Di siku. Di siku, betul. Betul. Tapi bukan bawah siku. Depan siku. Depan di sinilah cikgu. Tapi hampir-hampir lah. Okey, sebenarnya untuk hari ini kita nak cuba kena pasti titik-titik nadi yang ada ada 4. Kita bahagian atas saja. Daripada kepala, leher, siku dan tangan. Kita cuba cari tengok. Kalau Mira berjaya, so kita kira tempat tu kita berjaya jumpalah. Okey. So kita mulakan dengan bahagian kepala terlebih dahulu. Okey, untuk bahagian kepala Mira, so dia di bahagian sebelah mata ni. Okey, di sebelah mata, kiri dan kanan. So kita ambil pilih satulah. Dan biasanya kita gunakan jari telunjuk dengan jari hantu ni untuk kita kira kita kesan kita punya nadi. Baik. Biasa kita tak pakai ibu jari. Sebab ibu jari kadang-kadang dia mengganggu sebab ada denyutan juga. So kita pakai ibu jari. Cuba Mira kita try, kita cari. Bukan berfikir ya, kita cari titik nadi. Kalau macam ni berfikir ni cikgu. Okey, saya cuba. Boleh rasa tak denyutan nadi di bahagian kepala tu? Ada cikgu. Okey, ada. Tapi dia slow, dia tak berapa kuat sangat. Betul. Okey. Baik.
maksudnya Mira dapat rasa titik nadi yang pertama. Baik. Okey, seterusnya kita beralih kepada bahagian leher. Bahagian leher kita ada titik nadi di bahagian kiri dan kanan juga, tapi kita pilihlah yang mana satu. Biasanya kita pilih sebelah kanan lah kalau pakai tangan kanan kan. So letakkan di bahagian bawah rahang ni. So di situ adalah ada satu nadi dan denyutan dia lebih kuat berbanding bahagian kepala. Betul. Betul. Okey. Seterusnya kita pergi kepada siku. Mira. Okey. Okey. Siku ni di bahagian arteri ni. Okey. Kalau kita dapat kita letak, cuba rasa tengok. Betul. Ada rasa. Okey. So itu adalah titik nadi di bahagian siku. Tangan Mira dah tahu kan? Ya. Okey, di sebelah ibu jari. So kita letakkan di bahagian bahagian yang kita berpusing tu. Okey, di situ adalah titik nadi yang di bahagian tangan. Baik. Okey. Okey. Boleh ya? Boleh. Yang di rumah pun saya rasa mesti mereka mencuba. Ya, boleh. Macam ni ke cikgu? Yang tempat yang di berpusing bahagian tu di pusing sini. Tu, so di situ adalah titik nadinya. Okey. Rasa yang di cikgu. situ. Okey. So untuk aktiviti yang seterusnya seperti yang ada dalam tu, so kita akan kira denyutan nadi. Boleh. Sama-samalah. Saya akan kira dan Mira akan kira. Tapi disebabkan saya nak bagi peluang kepada Mira lah. Mira akan kira nadi, saya tolong Kira masa. Kira masa. Okey, boleh cikgu. 1 minit. Tetapi untuk tempoh 1 minit sebenarnya kita ada lagi satu cara untuk nak kira nadi, iaitu menggunakan tempoh 10 saat saja. Selepas 10 saat, Okey. selepas 10 saat kita akan stop. Lepas tu jumlah nadi yang Mira kira tu kita akan darab dengan 6. Okey. Darab dengan 6. Kenapa 6 cikgu? Sebab 10 saat. 60 minit. 60 saat. Ya, 60 saat. Okey. Baik. Alright. Okey, so cari ni titik nadi terlebih dahulu. Okey. So saya akan tekan di sini. Saya kata masa, so Okey. Mira akan kira dengan kuat. Boleh ya? Boleh. Okey, kita kira. Okay, Saya 10 letak saat dulu Letak. Okey. Dapat rasa? Dapat rasa cikgu? Okey. Sedia. Mula. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masa? Okey, 13. 13. Okey, baik. So 13. Pakai kalkulator. Okey. So 13 tu dia mesti darab dengan 6. Darab dengan 6. Ya. 78. Itu adalah denyutan nadi Mira bagi 1 minit. Tak perlu tunggu sampai 1 minit. So 10 saat pun dah boleh dikira sebagai nadi. Normal tak cikgu? 78 ni cikgu? Untuk 78 kita dapat lihat dia dalam kategori yang normal lah. Normal. Sebaik normal. Dia yang kata normal tu di antara 60 sehingga 100. Dia masih normal lah. Okey. Maksudnya kalau lebih daripada 100 tu mungkin nadi kita terlalu berdegup kencang ke macam ya, tu? mungkin disebabkan gemuruh masuk TV kan. Mungkin kalau kata kira saya punya nadi sekarang mungkin lebih daripada 100 lah. Kemungkinan lah. Ya ke cikgu? Tak apa. Tak apa, nanti kita kira. Kita kira. Kita kira nanti tengok kira, macam kan? mana. Okey cikgu, tadi cikgu kata saya punya darab dengan 6. Ya. Jadi bersamaan dengan 78 kan? 78. So Mira boleh tulis dekat denyutan nadi untuk hari ini. Okey. 78. Saya letak 78 78. Okey, saya 78 dalam masa seminit lah. Okey. 78 saja. 78. Okey, jadi ini yang saya dah tulis. Denyutan nadi saya per minit bersamaan dengan 78. Okey cikgu, saya difahamkan yang kita pun ada satu video juga di mana video tu berceritakan tentang kadar denyutan nadi. Betul cikgu? Jadi ayo kita saksikan terlebih dahulu.
itu dia video tentang kadar denyutan nadi, bagaimana kita lihat murid-murid tu lakukan aktiviti kan cikgu? Ya, betul. Okey, apa yang cikgu boleh terangkan lagi mengenai video tadi tu cikgu? Okey, so untuk yang video tadi sebenarnya saya telah menjalankan aktiviti eksperimen bersama dengan pelajar-pelajar saya. Sebenarnya itu adalah rakaman tahun lepas lah sebelum PKP. Tapi saya masukkan sedikit video yang supaya dapat completekan dia. Tetapi bacaan tu dilakukan waktu PKP. Sebelum PKP lah, sebelum PKP tahun lepas. Baik. Jadi untuk bacaannya sebenarnya kalau ikut bacaan yang saya dapat graf tu, waktu bacaan nadi tu, so kita dapat graf yang berbentuk seperti ini ya. So kebanyakannya pelajar-pelajar yang saya lakukan mempunyai julat nadi yang normal lah, di antara 60 sehingga 100. So yang paling ramai sekali di antara 80 sehingga 89. Bilangan yang paling ramai adalah di kalangan ni. Tapi bila kita lakukan aktiviti berjalan, so jumlah nadi itu dia meningkat. Dan dia punya kadar dia berubah menjadi lebih tinggi. Selepas itu apabila dia berlari tadi, so dia punya kadar denyutan nadi meningkat sehingga 100 lebih. Itu adalah kita dapat lihat trennya adalah meningkat. Baik. Dan yang gambar yang di situ menunjukkan cara nadi tu diambil lah, cara bacaan nadi diambil kan? Ini adalah tempat-tempat yang lain lah selain yang kita tunjukkan. So kita ada di pangkal paha, kita ada di tepi bahagian lutut, di bahagian atas buku lali dan juga di atas kaki tu. Itu adalah titik nadi yang kita boleh dapat lah. Kita boleh kesan kadar denyutan nadi di situ. Wow, okey. Baik. Kalau macam tu cikgu, kita berhenti berehat seketika cikgu? Ya. Okey, kita kembali selepas ini sebab lepas ni cikgu nak terangkan lebih banyak lagi. Kita dah belajar dua dah ni, suhu dan juga nadi. Lepas ni nak belajar kira BMI. Normal ke tidak? Jadi kalau nak tahu, kita kembali selepas ini. Selamat Hari Guru kepada semua guru di seluruh Malaysia. Semoga jasa guru mengajar kami dibalas dengan nikmat syurga. Saya sayang cikgu. Terima kasih cikgu. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Sekarang kita nak buat tekanan darah pula cikgu. Lepas tekanan darah baru kita uji BMI kita kan? Ya, betul. Okey, untuk tekanan darah ni cikgu, dekat tangan saya ni dah ready dah ni. Ya. Nak ambil bacaan darah ni cikgu. Tapi mungkin cikgu boleh terangkan dahulu prosesnya ataupun peralatan yang digunakan. Okey. So yang ini saya terangkan. So di sebelah Mira sana kita ada yang digital lah. Okey. Alat ni dipanggil Speakmo manometer. Dan di sebelah bahagian saya ni kita ada yang manual. Oh ya. Yang manual ni adalah yang biasa kita lihat di klinik dan hospital lah. Doktor-doktor, nurse dulu biasanya pakai yang ini. So saya akan tunjuk dulu cara ni. Dia punya alat-alat ataupun bahagian yang ada tu, dia ada palm, dia ada injap di sini dan dia ada yang ni adalah kita letakkan di tangan. Dan juga kita ada manometer raksa, iaitu yang ni masih menggunakan merkuri. Okay. So caranya kita letakkan cuff ni, di bahagian tangan. Dia agak, dan kita perlu pastikan ada sedikit ruang untuk kita masukkan stetoskop. Di sini kita akan gunakan stetoskop. Baik. Di leher saya ni. Okay. So di leher ni saya akan masukkan stetoskop di bahagian arteri nanti. Di bahagian sinilah. Okey. Macam tu. Kita masukkan di situ. Ya, di bahagian arteri tadi. Kita dah tahu nadi tadi dekat bahagian siku tadi kan? Ya. So kita letakkan di bahagian tersebut. Okey. Selepas tu kita akan ambil
pump ni. Kita akan kunci injap dia. Okey. Dan kita akan dengar, minta maaf, saya Okey, tangan cikgu dah jadi terikat doktor dah. hari ni. Tangan dah terikat. Okey, kita Okey. letakkan dan kita perlu dengar bunyi denyutan waktu kita pump nanti. Kita okey, kita mula pump. Okey. Dan untuk meter raksa ni kita agak kita punya bacaan tu adalah, contohnya kalau saya biasa di antara 120 mmHg systole So kita pump 120 tambah lagi 30. So ia akan jadi 150. ya 150. So dah terlajak. Okey, tak apa dah. Okey. So kita akan gunakan stetoskop ni adalah untuk mendengar bunyi denyutan. Denyutan yang pertama kita akan lepaskan perlahan-lahan injap tadi sehinggalah terlalu pantas. Okey, 150. Okey. So kita akan lepaskan injap ni perlahan-lahan seperti itu. Dan kita akan dengar. Okey, denyutan yang pertama. Okey, denyutan pertama 130, kita ingat 130. Dan kita dengar untuk denyutan itu berhenti. Denyutan itu berhenti bermaksud nombor di bawah iaitu diastol. Okey, denyutan dah berhenti 90. Okey. Baik. Wah, macam tu cara cikgu. Agak itu adalah kompleks. cara bacaan menggunakan alat manometer manual. Wow, okey. Boleh? Boleh. Dia agak kompleks kan cikgu kerana Ya. memerlukan banyak peralatan yang lain Ya. juga. So kita tengok kepada yang digital pula. Baik. Digital tu caranya lebih mudah. So kita masukkan tangan je. Baik. Seperti yang Mira buat tu. Dan hanya perlu tekan start. Okey, bila kita dah masuk, kita tekan start. Ya. So tangan Mira Bawah, mesti diletakkan. Okey, bertenang. Okey, dan boleh start. Boleh tekan start. Baik. Okey. Oh, dia makin ketat cikgu. Ya. Patutlah cikgu kata kena bagi ruang kan? Ya. Kena bagi ruang untuk kita masukkan stetoskop tu. Okey. Okey. Selalunya bacaan ni ambil masa berapa lama cikgu? Yang ni sekejap je. Lebih kurang daripada 1 minit lah. Biasanya dia naik, lepas tu kita akan dapat bacaan dia lah. Dia akan turun, dia akan lepaskan balik tekanan pada tangan tu. Baik. Okey dah cikgu. Saya punya. Macam mana bacaan saya cikgu? Okey. Normal ke? Rendah sangat ke? Macam mana? Okey, bacaan sistolnya yang bahagian atas tu adalah 94. Manakala bahagian bawahnya adalah diastol 61. So bacaannya masih dalam keadaan yang normal lah. Cuba Mira tengok nombor yang kecil dekat bawah 61 tu apa nombornya? Nombor 89 cikgu. Okey, nombor 69. 89. 89, minta maaf. Okey, 89 tu mewakili denyutan nadi Mira sekarang. Okey. So sebenarnya alat ni dia bukan setakat kita dapat ukur tekanan darah. Dia turut boleh sukat kita punya nadi. Wow. 2 sekali. Ya, okey, baik. Jadi mungkin yang di rumah nak tengok saya punya bacaan macam ni. Jadi bacaan saya ni normal kan cikgu? Ya. Kalau bacaan yang sedikit kurang normal tu macam tinggi sangat ke rendah sangat tu bagaimana cikgu? Okey. Tengok dekat atas ke kat bahagian bawah dia ke? Okey, so yang tu saya ada bawa jadual juga. Baik. So jadual ni adalah menunjukkan kita punya kedudukan normal ataupun tidak. Okey, contohnya macam yang kita ada ni, bahagian optimum ni adalah maksudnya di bawah kurang daripada 120 untuk diastol dan bacaan untuk sistol dan tekanan diastolik adalah yang bahagian bawah. Okey. So Mira tadi 94. Okey. So masih dalam keadaan yang baik, maksudnya kurang daripada 120. Okey. Dan untuk diastolnya 61, masih dalam keadaan normal. So yang bacaan Mira tadi normal lah. Yang dikatakan berisiko adalah jika nilainya lebih daripada 140. 140 tu dikira sebagai berpenyakit tekanan darah tinggi lah. Kalau bawah daripada tu, kita kena ambil langkah berjaga-jaga lah.
Mungkin daripada segi pemakanan, daripada segi bersukan kita. So mungkin pesanannya adalah kita kena bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Itulah. Baik, ingat tu pesanan cikgu. Kita kena bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Tapi janganlah bila dah sekali dah bersukan tu terus tak nak stop pula cikgu. Terlebih-lebih pula. Bahaya juga macam tu kan? Baik. Okey, cikgu, itu tentang cara nak baca dia kan cikgu. Tadi kalau yang manual itu, cara bacaannya pun tetap sama ke tetap macam sama, cikgu? Tetap sama. Cuma yang ini biasanya digunakan untuk jika kalau kita gunakan digital, dia punya caranya sekarang, biasanya kita gunakan digital dulu. Jika nilainya terlalu luar biasa, contohnya terlalu tinggi, so dia akan keluarkan yang manual ni sebab dia punya bacaan biasanya dia lebih tepat menggunakan yang manual. Baik, betul. Kalau mesin ni agak familiar juga kepada saya sebab kat rumah nenek saya pun ada mesin ni kan. Tapi nak tanya kepada cikgu lah. Penting ke cikgu untuk mereka yang berada di rumah untuk memiliki sendiri mesin untuk cek tekanan darah ni cikgu? Okey, so untuk alat sphygmo manometer ni, dia penting supaya kita dapat tak perlu tunggu kita sakit ataupun terkena tekanan darah tinggi. So kita boleh dapatkan alat ni di farmasi yang berdekatan lah. Maksudnya mana-mana farmasi pun memang ada jual alat untuk cek tekanan darah ini. Kita boleh cek ataupun kita boleh periksa kita punya tekanan darah secara berkala lah. Betul? Kalau ada di rumah lebih mudah. Kita tak perlu pergi ke hospital ataupun klinik. Betul tu. Jadi pentinglah untuk semua kalau boleh memiliki lebih bagus kan cikgu. Lebih bagus. Tapi caranya mudah. Kalau yang pakai digital ni dia sangat mudah dan ada maklumat ataupun cara untuk penggunaannya ada pada buku panduan. Dia tak sesusah yang manual. Manual dia agak susah sikit. Tapi yang digital ni mudah dan dia sangat kita ada banyak fungsi lah. Nanti pun kita boleh cek. Baik, dan kalau ada mesin ini sendiri pun mudah untuk kita cek sendiri kan cikgu, tekanan darah kita kan. Tapi bagaimana pula kalau tekanan darah yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, terlalu terendah, terlalu tinggi sangat? So yang tadi saya dah maklumkan mengenai kalau tekanan darah tu terlalu tinggi, so dia akan menyebabkan hipertensi. Tetapi kalau tekanan tu terlalu rendah, dia ada masalah juga, iaitu dipanggil tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah ni dia boleh menyebabkan masalah-masalah kesihatan juga. Bukan setakat tekanan darah tinggi saja. Okay. Baik, faham. Jadi maksudnya cikgu walaupun kita cek sendiri, kita tetap juga kena pergi juga rujuk kepada pakar juga kan, kepada doktor. Ya, betul tu. Okey cikgu, kita berhenti berat seketika cikgu sebab saya pun dah tahu bacaan darah saya berapa, saya nak tulis di rekod maklumat kesihatan ni. Lepas ni kita sambung lagi, kita buat BMI pula. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Kembali kita di Mahir di Didik TV. Kita sudah berada di segmen terakhir. Pada mereka yang baru sahaja join kita, kelas kita pada petang ni cikgu, jangan risau, anda boleh tengok secara ulangan ataupun boleh saja tengok semula kami di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Baik, sebelum kita mulakan segmen terakhir ni, Mira nak baca satu kad Hari Guru. Macam kita tahu, kita bakal sambut Hari Guru pada 16 Mei nanti dengan temanya Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu. Jadi di sini kita terima banyak sangat kad-kad daripada murid seluruh Malaysia dan ini antara salah satunya lah. Okey, Happy Teachers Day, lawannya warna hijau kad dia. Okey, kita buka dalam. Wow, itu dia. Thank you teacher. Cantiknya. Okey. Okey. Thank you teacher. Okey, ada lagi tak nota-nota lain?
kreatifnya di mana ada hashtag terima kasih cikgu. Baik, tapi sayang tiada nama penghantar. Sesiapa pun yang hantarkan ini, Mira nak ucapkan terima kasih kepada anda dan semoga anda dapat menjadi murid yang cemerlang dan sentiasa membanggakan cikgu walau di mana saja anda berada. Baik, itu tentang Hari Guru di mana hashtag dalam kempen yang kita tengah lakukan sekarang ni iaitu terima kasih cikgu. Jadi suka untuk Mira ingatkan kepada anda untuk meriahkan lagi kempen ini dengan menggunakan hashtag terima kasih cikgu di mana saja laman media anda. Okey cikgu, di segmen terakhir ni tadi kita dah belajar tentang suhu badan, kita belajar denyutan nadi nak ambil dekat mana. Lepas tu kita juga belajar tekanan darah, cara untuk membaca mesin tu kan cikgu. Betul. Dan di segmen terakhir ni nak buat BMI. Ya. Mungkin cikgu boleh terangkan tentang BMI tu, silakan. Okey, so untuk BMI ni saya boleh katakan dia adalah salah satu daripada parameter yang kita gunakan untuk mengukur kesihatan badan. Dan biasanya semua parameter-parameter ini bukan setakat kita gunakan untuk diri kita sendiri, tapi digunakan untuk warga tua juga, atau warga emas. Kita boleh gunakan untuk menentukan tahap kesihatan bagi warga emas tersebut. So itu adalah tujuannya lah. So kita nak cek BMI itu berada pada keadaan ideal ataupun tidak. Okey. So untuk itu, aktiviti hari ini saya akan gunakan ini penimbang, okey, neraca ni. Baik. Dan ini saya akan dapatkan jisim badan. Okey, jisim badan. Biasanya kalau kata kita sebut jisim badan berkaitan tentang berat badan. Okey, tapi sebenarnya perkataan yang sebenar berkaitan untuk yang kita nak ukur ni adalah jisim badan. Jisim badan jisim ya. badan. Tapi di sini kebiasaan kita panggil berat kan. Ya. Sebenarnya berat tu adalah benda yang berlainan. Tapi kita akan gunakan jisim lah. Okey. So sebagai contoh, saya akan ukur berat badan saya dan ketinggian nanti saya dah tahu dah sebenarnya ketinggian kan. Tapi berat badan hari ini saya belum ukur lagi lah. Okey, so saya akan naik. Okey. Berapa cikgu? Berat badan cikgu? Okey. Okey, 74. Okey. Okey. 74.3. Okey. Baik. Biasanya 73 tapi mungkin disebabkan kasut kot. Okay. Okey. So kita ambil 74.3 tadi lah. Okey. Dan 74.3 ni kita akan gunakan formula BMI ni. Okey, formula BMI ni adalah jisim badan tadi 74.3. Kita akan bahagi dengan ketinggian, iaitu ketinggian saya ialah 173, tapi kita gunakan meter. So dia akan jadi 1.73. Okey. So 1.73 ni akan kita darab, bukan darab kuasa 2. Kuasa 2 maksudnya kita 1.73 darab dengan 1.73. Macam tu rupanya formula dia cikgu. Formula dia. Okey. Okey. Dan apabila kita dapat tu, kita akan bandingkan pada julat mana. So kalau kurang daripada 18.5 dikira sebagai kurang jisim badan. Kalau yang jisim ideal ataupun unggul ni adalah di antara 18.5 sehingga 24.9. Okey. Tapi saya rasa saya tak payah kira lah. Saya tahu dah badan saya berat badan unggul. Okey. Tapi Wah, kita nak unggul. kita cuba yang Mira tengok. Saya okey. Okey. Boleh. So boleh kita kira. Okey, kalkulator ada di situ. Okey. Okey, sebagai contohnya, Mira cuba kira berat badan Mira berapa? Berat badan saya 50. Okey, baik, 50. Okey. Baik, so untuk bacaan ketinggian? Ketinggian saya 160 cikgu. 160. So 160 kita akan darab dengan 1.6 darab dengan 1.6. Betul. Darab Okey. yang tu dulu. 1.6 Okey. darab 1.6. Okey. Jadi dapat 2.56 cikgu. Okey, 2.56. Nanti kita akan gunakan nilai itu sebentar lagi. Sekarang kita tekan 50 dulu. Okey. 50. Okey, bahagi dengan 2.56 tadi. 2.56. Okey, dapat berapa? Dapat 19.5 cikgu. Okey, 19.5. Okey, kita tengok julat tadi. Okey, julat tadi. So 19.5 berada pada jisim badan unggul. Wow. So maksudnya okey. Mira mempunyai badan yang ideal lah. Berat badan tu BMI tadi ideal. Itu baik. cara kita pengiraannya lah. Kalau lebih daripada 25 dikira sebagai jisim yang berlebihan. Obesity. Obesity kalau 30. Oh. 30.
okey. Kalau kurang pula cikgu, kurang terlalu kurus. Kuruslah pula kan. Kurus lah. So dia kena ideal lah. Okay. Jadi itu saya, ideal. Alhamdulillah. Okey. Kepada mereka di rumah mungkin yang tengah cuba sekarang kan. Kalaulah mereka mungkin kurus sangat tapi mereka tinggi kan. Mungkin ada cara cikgu daripada segi kesihatan kan. Bagaimana cara untuk mereka naikkan badan mereka ke tahap ideal tu? Okey, itu soalan yang bagus. Sebenarnya untuk kita naikkan berat badan kita, so kita kena amalkan cara hidup yang sihat. Mestilah mengikut piramid makanan. Bila kita makan, mestilah mengikut piramid makanan Malaysia ataupun pinggan sihat Malaysia. Yang tu dia mesti dan makan mestilah mengikut waktu yang ditetapkan lah. Contohnya waktu sarapan, biasanya sarapan kita makan pukul apa? Pagilah kan? Pagi. Kita tak sarapan pada pukul 12 tengah hari. Betul. Itu dah makan tengah hari. So waktu tu penting untuk menentukan makan apa kita waktu tu. Itu cara untuk kita naikkan badan lah. Tidur pun macam sekarang ni, kenapa berat badan berlebihan ataupun berkurangan, mungkin disebabkan waktu tidur yang terganggu lah. Itu dia antara faktor-faktornya lah. Apa yang kita boleh buat, tidur pada waktu dia. Baik. Macam saya kata kan, rupanya makan pagi ataupun breakfast tu penting kan? Ya, penting. Sebab sekarang ni, remaja sekarang ni kita ada satu istilah, kita panggil brunch. Kita breakfast sekali dengan lunch. Tak boleh macam tu cikgu kan? Itu yang menyebabkan kita jadi berat badan kita tak ideal. Penting rupanya setiap satu tu memainkan peranan kan. Dan tidur pun kena jaga juga tidur. Tak boleh tidur lewat sangat, tak boleh tidur kurang sangat. Ataupun ada setengah orang yang beranggapan macam ni cikgu, tak apa, apa ni tidur lewat tak apa, bangun pun lewat lah. Tak boleh macam tu. Allah ciptakan malam tu memang untuk kita tidur. Dengar tu. So kita tidur waktu malam lah. Kalau tidur dah pukul 6 pagi baru tidur sampai pukul 6 petang, so dia tak sama macam kita tidur waktu malam sampai ke pagi. So dia punya faktor yang menyebabkan badan kita tak stabil lah. Betul. Dan memang orang kata hukum alamnya begitu. Hukumnya nak tidur memang ini waktunya, berjaga bekerja memang ini waktunya kan cikgu. Baik, dan saya suka bila cikgu pesan yang kita kena jaga pemakanan kita tu, kena ikut pinggan Malaysia cikgu. Pinggan sihat Malaysia. Pinggan sihat Malaysia. Tak silap saya ada satu kempen tu yang dipanggil suku-suku separuh. Betul cikgu? Suku separuh. Itu yang kita kena amalkan lah. Tak boleh sebab ada orang rasa macam okey, nak makan sekali sehari, nak makan sekali je, tapi ambil terus banyak. Itu tak boleh lah. Tak boleh lah macam tu kan. Dia mesti ikut portion yang telah ditetapkan. Barulah badan kita jadi sihat, mempunyai tubuh badan yang BMI yang ideal. Okey, bila kita sebut pasal makanan ni kan cikgu, mungkin ada setengah yang mengalami masalah darah tinggi ataupun darah rendah, dan yang mengejutkan masalah penyakit ini juga bukan golongan tua sahaja kan. Golongan muda pun kadang ada juga yang menghidap masalah ini. Jadi kan, mungkin makanan apa yang sesuai untuk mereka kalau yang menghadapi masalah tekanan darah tinggi ni? Jangan makan apa ke? Untuk yang tekanan darah tinggi lah. Okey, secara umumnya untuk makanan yang pesakit yang mempunyai darah tinggi, so kita elakkan dua lah sebenarnya. Okey, yang mempunyai garam yang tinggi, dan satu lagi adalah dia punya kalori, kita panggil apa. Tapi untuk yang untuk darah tinggi ini sebenarnya bila kita dah start dapat penyakit tu, memang kita kena jaga makanan lah. Kena jaga makan. So mungkin daripada segi saranan saya, mungkin elakkan makanan-makanan yang mempunyai garam yang tinggi, dan juga beras pun kena tukar beras yang lain sikit lah. Contohnya macam yang mempunyai kanji yang kurang, kandungan gula tu. Betul. Okey, itu dia cikgu dah terangkan kesemuanya dalam kelas kita pada hari ini, daripada bagaimana nak ambil suhu badan, denyutan nadi, tekanan darah, jisim badan, ketinggian, dan akhir sekali bagaimana untuk kira BMI kan cikgu. Baik, saya belajar banyak sangat perkara hari ini, dan saya yakin mereka di rumah pun sama juga dapat pelbagai ilmu baru, dan yang mungkin ada yang tak tahu sebelum ni macam mana cara nak baca tekanan darah, dan sekarang mungkin ada yang dah tahu bagaimana kan cikgu. Jadi terima kasih banyak cikgu atas segala ilmu dan juga info yang cikgu kongsikan pada kami petang ini. Terima kasih cikgu. Okey, kepada anda di rumah pun sama, terima kasih kerana setia menonton sehingga ke penghujung rancangan. Tapi jangan ke mana-mana, sebab selepas ini kita ada satu lagi kelas. Dalam kelas Mahir ni kita nak belajar tentang kira-kira juga yang saintifik lagi cikgu. Kalau nak tahu kita nak belajar apa, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini hanya di Mahir. Bye. Assalamualaikum.
TV KPM